Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan ingat, peminat berbasikal sejati tidak perlu tahu bagaimana memasak. Jadi saya akan berkongsikan resipi saya yang mudah, iaitu memasak pasta. Sekurang-kurangnya anda tahu bagaimana memasak pasta, jadi anda boleh buat sendiri, tak perlulah mengharapkan pada isteri anda saja. Jadi kali ini saya akan berkongsi cara mudah untuk masak pasta untuk carbo loading supaya kita dapat berkayuh padu esok hari. Saksikan video ini sehingga penghujungnya. Untuk masakan pasta, cara saya ini adalah mudah seperti juga cara masakan pasta yang lain. Resepinya memanglah sangat mudah, iaitu pertama, anda perlu ada bawang. Jadi selalunya saya menggunakan bawang Holland sebab saya ni memang malaslah nak pakai bawang yang kecil tu, bawang merah ataupun bawang besar pun kadang-kadang saya malas juga nak potong. Jadi saya selalunya akan potong bawang Holland sebab dia adalah antara bawang yang bersih dan senang. Jadi selalunya bila potong saja dah putih begini. Kemudian kita nak ada rasa macam seperti di Itali. Jadi kita boleh gunakan iaitu capsicum warna merah, warna hijau, dan kadang-kadang kalau kita nak ceriakan lagi, kita boleh ada juga capsicum berwarna kuning. Dan 2 biji tomato. Jadi untuk pasta ni kita kena lebihkan tomato ni. Sebenarnya kita boleh masak pasta ni hanya dengan tomato dan pasta saja ataupun spaghetti. Jadi tomato ni adalah satu bahan yang paling penting sekali dalam masakan pasta. Dan cendawan ataupun mushroom. Jadi ini terpulanglah ada yang mereka yang suka pada cendawan, mereka boleh potong cendawan ni, rasa sedikit cendawan, dan mereka boleh tambah sebagai salah satu bahan untuk pasta. Dan ini kalau anda pandai, ini daun apa? Ya, betul, ini adalah daun rosemary. Rosemary ni kalau anda cium, baunya memang bau seperti masakan barat lah. Memang sedap baunya kan. Jadi seperti biasa, garam, sekejap saya buka. Okey, garam. Dan kita perlukan Prego, ini adalah untuk sos. Dan ini sos yang saya gunakan sebelum ni. Jadi sos ni dah tinggal suku, jadi saya nak habiskan sajalah. Jadi anda boleh adakan olive oil, minced chicken, iaitu ayam kisar. Ini adalah seberat hanya 250 gram, dan pasta. Jadi terpulang anda nak masak spaghetti ataupun anda nak guna pasta yang lain. Okey, ini baru saja saya beli. Alright, itu saja ingredient yang kita perlukan. Jadi kita akan mulakan memasak. Jadi semestinya kita perlukan air. Jadi kita panaskan air. Jadi kita memang perlukan air yang benar-benar panas. Okey. Jadi kita biarkan air ini panas. Sementara menunggu air kita masak, jadi saya ingin terangkan sedikit tentang carbo loading ni. Carbo loading ni sebenarnya bukan hanya ada yang memberikan tip, iaitu malam sebelum kita berkayuh kita mesti buat carbo loading, itu betul. Dan ada juga mengatakan bahawa carbo loading ni kena bermula 2 hari lebih awal, iaitu katalah kita nak berkayuh besok, jadi semalam dan juga malam ni kita kena mulakan dengan carbo loading. Jadi kalau saya mungkin kalau semalam tu saya akan makan lewat sedikit makan malam, iaitu makan nasi, dan saya akan lebihkan sikit sukatan untuk makan nasi tu. Jadi hari ni saya akan makan pasta, jadi taklah bosan dua-dua malam makan pasta. Masakan pada malam ni saya juga akan simpan sedikit, saya akan masak lebih supaya besok pagi pun saya dapat bersarapan dengan pasta ini. Okey, jadi itu antara strategi carbo loading yang saya amalkan. Dan alhamdulillah setakat ni kalau kita bercerita tentang bukan saja cycling, untuk marathon, ia adalah amat berkesan untuk saya. Dan saya pernah mengikuti perlumbaan-perlumbaan, event-event di luar negara, baik di Germany ataupun di Italy. Memang mereka mengadakan pasta party ni. Dan pasta party ni bukan saja iaitu untuk kesihatan ataupun yang mesti mereka lakukan, tetapi juga ia adalah satu tradisi. Ada yang mengatakan bahawa pasta party ni hanyalah satu tradisi, tapi selain daripada tradisi, memang kita perlukanlah untuk buatkan carbo loading ni supaya besok kita dapat berkayuh dengan baik. Dan satu lagi tip, iaitu di mana bila kita berkayuh ni, memang kita taklah perlu makan terlampau banyak sehingga ia menyebabkan kita ada masalah nanti
sakit perut dan sebagainya. Dan sebenarnya apa yang kita boleh yang kita boleh makan ialah setakat 300 gram saja. Jadi sebenarnya kita boleh carbo load setakat 300 gram. 300 gram ni banyak mana? Pun satu suku pinggan pasta ataupun nasi. Jadi itu adalah had. Jadi sebenarnya bila kita dah makan pada malam ni, besok mungkin juga kita akan buang air, dan apa yang berlaku ialah kita telah menyerap segala nutrisi dalam makanan kita. Itu adalah baik, dan kemudian kita top up lagi dengan sarapan. Jadi sarapan ni membekalkan iaitu karbohidrat ataupun tenaga yang baru. Okey, jadi kita akan potong, kita akan hiris segala bahan-bahan yang telah saya katakan tadi, dan sementara kita menunggu air kita masak mendidih dengan sepanas-panasnya. Baiklah, jadi kita sudah bersedia dengan bahan-bahan yang kita perlukan. Jadi rosemary ni adalah yang terakhir sekali. Jadi sekarang ni air ni telah mula mendidih. Jadi ada beberapa pendapat tentang nak masak pasta ni. Ada yang mengatakan bahawa tambahkan dengan olive oil ataupun sedikit minyak ke dalam air. Tapi saya telah buat beberapa eksperimen dan saya juga telah menonton beberapa video. Antara amalan yang bagi saya mujarab ataupun berkesan ialah daripada kita menambahkan olive oil ataupun minyak, adalah lebih berkesan kita tambah garam. Jadi saya akan lakukan garam, dan garam ni juga akan memberikan rasa pada pasta anda. Dia akan menyerapkan rasa pada pasta anda. Dia juga akan menyebabkan bahawa pasta ini tidak melekat. Jadi itulah kegunaan dengan garam ni berbanding dengan olive oil. Jadi kita akan masukkan garam. Jadi saya masukkan 5 sudu kecil garam ke dalam air mendidih. Kemudian kita kacaukan. Jadi kali ini saya akan masak pasta jenis Chivery Elbows. Jadi saya akan masak untuk 3 orang. Jadi saya rasa untuk 3 orang makan, kotak ni mungkin 2/3 adalah mencukupi. Jadi kita masukkan. Jadi kita masak lebih supaya besok saya dapat simpan, supaya dapat bersarapan dengan pasta ni juga. Kita kacau supaya air dalam periuk ni akan mendidih semula. Jadi supaya garam tu akan meresap ke dalam pasta. Jadi kita letakkan pada suhu sederhana. Kita kawal api kita supaya dia lebih masak lah. Sebab kita akan test, pastikan bahawa pasta tu benar-benar masak dan teksturnya tidak keras di dalamnya. Dan kita masak sekitar 3 hingga 5 minit, iaitu maksimum lah, untuk pastikan bahawa pasta ni betul-betul teksturnya masak. Jadi selepas kita tutup api, kita biarkan saja pasta ni di dalam periuk beberapa saat, 30 saat macam tu. Sebab kita nak biar kepanasan tu memastikan bahawa pasta ni di dalamnya betul-betul masak. Okay, jadi kita tak perlu membazirkan gas untuk terus saja nyalakan api. Dan kalau kita tengok tekstur pada pasta ni memang sudah nampak cantik. Tadi pun saya telah rasa, dan garam telah meresap ke dalam pasta ni, dan rasanya memang sedap walaupun tanpa apa-apa sos. Itulah antara tips saya, iaitu kita letak garam daripada kita letak olive oil yang tidak memberi apa-apa kesan. Jadi sekarang kita akan masak sos pula. Jadi untuk tukang masak yang malas seperti saya, jadi kita tidak perlu menggunakan periuk lain. Setelah kita pindahkan pasta tu ke dalam periuk yang lain, jadi kita boleh gunakan periuk yang sama. Jadi untuk membuat sos, kita gunakan olive oil. Jadi tuangkan sedikit olive oil, lebih kurang 2 ataupun 3 sudu kecil. Okey. Pertama sekali kita kena masukkan, iaitu favourite kita apa lagi untuk tumis, iaitu tidak lain dan tidak bukan, iaitu bawang. So hati-hati ya, bawang ni kita jangan biarkan sampai hitam ya, nanti jadi pahit pula. Seterusnya kita masukkan iaitu capsicum, iaitu sayuran, kita nak tumis sedikit.
Dan kita masukkan tomato. Kita perlahankan api. Sebenarnya kita masukkan ayam ke dalam tumisan ini. Kita tambahkan sedikit air. Kemudian kita masukkan cendawan. Dan akhir sekali kita masukkan sos kita ke dalam tumisan kita. Dan kita tambah lagi kalau sos tak mencukupi. Jadi kita kacau dan sebenarnya hampir masak sos ni. Jadi tengok tomato ni pun telah masak dan lembik dan ia akan menjadi sebahagian daripada sos. Baik, ia hampir mendidih. Dan jangan lupa yang terakhir sekali apa yang kita kena masukkan, iaitu kita kena masukkan herbs atau herba, iaitu rosemary. Ia akan menaikkan baunya. Memang bila anda makan tu, anda akan berangan-angan seolah-olah anda berada di Itali, seperti di Montepulciano, Tuscany dan sebagainya. Okey, jadi apa lagi? Kita tambah herbs kita yang terakhir, resepi kita yang terakhir, iaitu rosemary. Ini rosemary tu, jadi kita hanya tambahkan daunnya dulu. Baunya malah. Jadi kita boleh hidangkan. Jadi kita akan menjemput 2 tetamu ataupun food tester untuk test pasta kita pada kali ini. Okey, jemput makan. Makan eh? Ya, jemput. Bismillah. Okey, apa komen Ali? Sedap, rasa macam mami masak. Oh, iya ke? Oh, standing ya dengan mami masak. Okey, terima kasih. Asha, sila rasa. Asha pakar pasta kan? Jadi Asha rasa macam mana? Asha suka dia punya macam masam tu. Oh, suka masam tu. Oh, itu sebab tomatonya lebih. Itulah bahan ataupun resepi rahsia. Okey, pas kan? Ali dengan Aisyah, pas? Pas. Okey, tunjuk tanda pas. Alright. Jadi sekian saja perkongsian saya. Sila komen. Mungkin anda punya resepi yang lebih hebat lagi. Jadi sila komen, share, like dan subscribe. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.